acara MPU 22012 Entrepreneurship di Politeknik Sultan Azlan Shah serta rakan-rakan sekalian. Selamat datang ke pembentangan kami iaitu Business Plan under MPU 22012 Entrepreneurship di Diploma Accountancy semester 4. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fazli Iskandar bin Ma'nupiah. Nombor matriks 15 DAT 20F 1005. Kami daripada grup 1 dan nama kumpulan kami adalah Six Fellas dan saya adalah ketua kumpulan bagi grup 1. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syahidah binti Samad dan nombor matrik saya adalah 15 DAT 20F 1001. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Nabiha binti Muhammad Isri dari kelas DAT 4. Nombor matrik saya 15 DAT 20F 1002. Nama saya adalah Husna Humaira binti Muhammad Hassan. Nombor matrik 15 DAT 20F 1003. Assalamualaikum, nama saya Saratu Munirah binti Abdul Jalil. Nombor matrik saya ialah 15 DAT 20F 1004. Assalamualaikum and salam sejahtera. My name is Nur Fazila binti Makno, matric number 15 DAT 20F1006. Selamat datang ke company Six Fellas. Six Fellas ni datang daripada kami berenam sahabat bersama yang akan menjayakan company ini dengan pekerja-pekerja yang lain. Six Fellas ini menyediakan penjualan TFN cookies yang terdiri daripada 3 perisa iaitu chocolate chip, red velvet serta mocha. Kami memilih untuk menjual cookies ini adalah kerana ingin menarik minat pelbagai golongan yang meminati coklat yang berperisa. The crispy edges that will haunt your mind, flavor that will make your mouth watering, the taste that will make you smile. TFN cookies iaitu crispy edges yang akan menghantui fikiran anda, perisa yang membuat anda menarikkan, rasa yang akan membuat anda tersenyum. Kami hanya menjual dengan harga yang berpatutan dan tidak terlalu mahal. Boleh ke IG kami di Six Fellas 02 serta di FB Six Fellas 02 untuk membuat tempahan. Kami cuba yang terbaik untuk melayan anda. Next, ini adalah carta organisasi bagi company Six Fellas Enterprise. Dikotai oleh Muhammad Fazli Iskandar iaitu Chief Executive Officer CEO dan diikuti dengan Husna Humaira sebagai Executive Secretary. Diikuti pula dengan Chief Financial Officer iaitu Nur Fazila, Chief Marketing Officer iaitu Saidatul Munirah, Chief Operating Officer Nur Nabiha dan Senior Vice President iaitu Syahidah. Ini adalah 6 orang yang paling utama dalam company kami demi mencapai matlamat masing-masing dalam mencapai keuntungan syarikat. Okay, next I will talk about job scope for position in our organisation. Okay, firstly I will talk about Chief Executive Officer which is CEO. Okay, for CEO, job scope dia adalah dia akan creating dan juga dia akan berkomunikasi dengan banyak orang dan juga dia akan adakan satu misi dan visi untuk our organisasi ni mencapai objektif tersebut. Seterusnya, dia akan leading dan juga dia akan bimbing satu projek ni untuk disampaikan kepada anak-anak bawahan dia dan strategi tersebut mestilah ada planning dan juga strategi yang sempurna. Okay, akhir sekali for CEO, dia akan dapatkan satu advice ataupun bimbingan daripada board of director bila ada satu situasi yang tak dapat kita elakkan lah. Jadi dia akan dapatkan satu advice untuk diperbaiki dari segi macam-macam hal. Itu untuk CEO. Okey, seterusnya untuk Executive Secretary iaitu setiausaha executive, dia ni akan provide sokongan ataupun bantuan pentadbiran peringkat tinggi kepada pengarah eksekutif dan juga kaki tangan yang lain. Seterusnya, sekretari ni dia akan sediakan task seperti surat, memo, laporan, report dan juga banyak lagi. Sekretari ni lah yang akan buat untuk dia orang punya senior eksekutif.
Okey, seterusnya setiausaha ni juga dia akan sediakan penginapan bila ada eksekutif ni nak ke luar negara ataupun ke luar negeri, ada outstation, sekretari ni lah dia akan sediakan semua benda. After that, for the Chief Financial Officer, CFO ni dia akan sediakan semua financial statement, termasuklah penyata pendapatan, kunci kira-kira, laporan pemegang saham, pulangan cukai dan juga laporan agensi kerajaan. Selepas tu, CFO ni juga dia akan compare antara sales dan juga profit, dan dia juga akan tengok belanjawan yang dianggarkan dan juga belanja yang sebenar yang kita laburkan untuk satu produk tu. Jadi dia akan membuat pelarasan untuk masa hadapan. Akhir sekali, CFO ni juga dia akan semak semula proses perancangan dan juga dia akan suggest satu penambahbaikan untuk for the current year. Okay, next for the Chief Marketing Officer. Chief Marketing Officer ni dia akan rancang dan juga arahkan, and dia akan menyelaraskan belanjawan pemasaran mengikut matlamat organisasi. After that, dia juga akan mengadakan kempen berbentuk kupon, hadiah ataupun kontes untuk dia menarik perhatian pelanggan untuk bagi dia tertariklah dengan produk yang telah organisasi ni sediakan. Seterusnya dia akan kaji citarasa pelanggan untuk dia analisis keputusan itu dan juga menambahbaikan untuk dari segi marketing. For the Chief Operating Officer, dia ni akan menyelia urusan harian dan juga pentadbiran operasi dan penambahbaikan prosedur operasi untuk kecakapan yang lebih optimum. Seterusnya, dia juga akan menilai dan meningkatkan kecakapan operasi dalaman dan juga luaran. Akhir sekali, dia juga akan memimpin dan memotivasikan kaki tangan yang lain untuk meningkatkan jualan dan juga mencapai objektif organisasi. Okay, for the akhir sekali, lastly, for Senior Vice President, the job scope is overseeing daily operation and performance for your division, and then assessing, evaluating and reporting on staff, as well as key business indicator, and strategizing and implementing operational and structural changes in other senior executive. Okey, seterusnya saya akan sama kepada bidang perniagaan. Bidang perniagaan kami adalah TFN Brownie. Ini merupakan sejenis cookies daripada brownies yang telah diolah menjadi cookies. Di sini kita boleh mendapati dua jenis, iaitu kamu boleh menikmati rasa brownies dalam masa sama dia adalah merupakan cookies. Seterusnya iaitu segmentasi pasaran. Okey, segmentasi pasaran yang kami ada iaitu fisiografik dan juga geografik. Okay, yang pertama adalah pen. Harga brownies mahal dan gennya adalah pelanggan boleh merasai brownies dengan harga yang murah. Di sini, walaupun brownies di luar sana kebanyakannya dengan harga yang mahal, jangan risau kerana kami punya brownies adalah berpatutan dengan apa yang akan pelanggan dapat. Okay, pen yang kedua adalah pelanggan takut bisnes dijual dengan kualiti coklat yang kurang. Di sini saya boleh memberitahu bahawa cookies yang kami jual ini mempunyai sesuai dengan cita rasa dan juga coklat yang diletakkannya berpatutan, tak terlalu banyak dan tak terlalu sedikit. Yang ketiga, pen, iaitu pelanggan sukar membawa biskut ke mana-mana apabila ia dijual dalam tapui ataupun bekas. Di sini gen yang kami boleh adalah cookies ini dijual dalam paket. Di sini kami boleh beritahu apabila cookies yang dijual dalam paket lebih mudah untuk dibawa ke mana-mana kerana apabila boleh diletakkan dalam beg, apabila sudah sikit letak dalam beg. Tapi jika topeng tidak muat untuk masuk dalam beg. Okey, seterusnya adalah geografi.
Geografi yang untuk kami gunakan ialah IG, WhatsApp, Facebook dan TikTok. Dan lokasinya adalah Selangor, Perak dan KL. Setakat ni kami hanya fokus kepada COD, tetapi mungkin kami akan lanjutkannya dengan secara online ataupun kita akan post. For this slide, I will talk about list of the competitor. Okay, outside we have a lot of competitor because we sell TFN brownies, not only us, but a lot of outside there sell the brownies like this, but this is not a brownies cake, but it's brownies crispy like a crepe like that. So this is the list, which is the first one. We have Amazing Grace from the local product. After that we have Tega crispy brownies, also from the local product. After that, lastly we have the brownie brittle. This is from the overseas, which is Florida, United States. Okay, for this slide, I will talk about unique selling proposition competitor, iaitu kelebihan pesaing. Okay, kita akan tengok dari segi produk dulu. Okay, untuk produk diorang, kita dapat lihat sangat marketing diorang dan juga cara diorang present diorang punya produk sangat bagus. Mesti ada strategi yang diorang dah planning. Seterusnya dari segi packaging. Dari segi packaging pula sama dengan packaging dengan produk kami, tapi diorang punya design packaging tu sangat eksklusif, colourful dan juga sangat menarik minat pelanggan. Seterusnya dari segi price. Dari segi harga pula, ada yang from the local very cheap daripada produk kami, dengan gram diorang lagi tinggi daripada kami, which is produk diorang 100 gram and produk kami 80 gram. Very cheap and affordable. But daripada luar negara, Florida tu dia not very expensive but not very cheap. Just very quite nice. Maybe they put the price mengikut bahan yang diorang gunakan yang sangat premium. Okay, for dari segi place pula, for the first one from the local product, for the second one local product also, but the third one from the overseas Florida, United States. Okay, lastly, kita tengok dari segi proses. Dari segi proses, organisasi kami percaya bahawa mesti diorang menjadikan produk tersebut dengan bersih, sangat terjaga, dan juga sebab kita boleh tengok sendirilah cara penyediaan yang mereka tunjukkan. Kekurangan pesaing. Kekurangan yang pertama yang kami analisis adalah yang pertama, ada pesaing-pesaing kami yang tidak mempunyai tempat penjualan yang strategik. Hal ini kerana mungkin mereka tiada pengangkutan ataupun transport untuk pergi untuk menjual ke tempat-tempat yang strategik. Yang kedua adalah ada pesaing-pesaing kami yang tiada kuasa power of authority. Hal ini kerana perlunya power of authority ini adalah, contohnya mungkin apabila kita ada power of authority, mungkin pengaruh kita banyak. Jadi kita boleh minta bantuan pengaruh-pengaruh kita untuk mempromosikan jualan kita. Antara contohnya kawan-kawan kita, ahli keluarga kita ataupun orang-orang lain yang kita kenal. Dan power of authority ini juga penting kerana ia ada di dalam 13 kompetensi karakteristik. Dan yang ketiga, kekurangannya adalah mungkin ada ahli-ahli kumpulan di dalam pesaing kami yang tidak mempunyai ataupun kurang mahir dalam sesuatu bidang. Contohnya kemahiran pendigitalan. Jadi pada masa sekarang,
kemahiran pendigitalan ini amat penting kerana pada era ini penjualan bukan hanya secara fizikal ataupun bersemuka, tetapi pada masa sekarang ini media sosial ataupun penjualan secara atas talian ini amat penting. Dan bukan sahaja amat penting, tetapi penjualan di media sosial ini ataupun di atas talian ini memudahkan kita untuk melakukan urusan jual beli. Jadi apabila mereka kurang kemahiran untuk kemahiran seperti pendigitalan ini akan menyusahkan sedikit ahli-ahli yang lain. Kerana mungkin mereka tidak tahu untuk cara mengedit, membuat video ataupun menangkap gambar untuk tujuan mempromosikan barang-barang mereka ataupun untuk mengeluarkan barang-barang mereka di media sosial. Jadi mungkin mereka akan menggunakan perkhidmatan orang luar untuk membantu mereka melakukan promosi mereka. Itu juga akan meningkatkan kos kepada pesaing-pesaing. Okey, seterusnya saya akan sambung kepada Unit Selling Proposition atau kita panggil secara ringkasnya ialah USP. Kat sini terdapat beberapa jenis USP, ada 7, tetapi saya hanya ambil 4 sahaja daripada 7 tersebut. Yang pertama adalah snack sihat tanpa bahan pengawet. Jangan risau kerana kami punya cookies atau brownies ni tidak mempunyai bahan pengawet yang boleh menyebabkan penyakit. Yang kedua adalah coklat premium berkualiti tinggi dan rangup. Di sini kami menggunakan coklat yang premium berkualiti tinggi dan tidak kedekut terhadap coklat tersebut. Dan kadang-kadang ada brownies apabila diletak dengan coklat, dia akan rasa lemau ataupun tak rangup. Tapi kami punya adalah rangup. Yang ketiga adalah mudah dibawa ke mana-mana. Macam saya cakap sebelum ini, apabila di dalam paket, dia boleh bawa ke mana-mana, letak saja dalam beg. Dia akan muat apabila kita dah habis separuh makan, kita boleh lipat dan letak dalam beg. Yang terakhir adalah berbaloi dengan harga. Di sini kami punya cookies berbaloi dengan harga apabila walaupun dalam kuantiti yang banyak dengan harga yang lebih daripada RM10, tetapi dia punya tu coklat yang brownies yang berada dalam pack yang kami akan berikan berada dalam kuantiti yang baik dan berbaloi dengan harga yang pelanggan bayar. Saya akan menyambungkan pembentangan ini. Alamat perniagaan. Alamat perniagaan kami ini ialah alamat yang kami menjalankan perniagaan kami, termasuklah penyimpanan stok dan juga urusan jual beli. Kami menjalankan perniagaan kami di Politeknik Sultan Azlan Shah di Perak Station, Perak. Kami menjual di Politeknik adalah kerana terdapat beberapa ahli kumpulan kami yang berada di asrama Politeknik. Ia juga merupakan tempat yang strategik kerana di Politeknik terdapat ramai pelajar. Jadi, produk kami iaitu brownies cookies ni memang sesuai untuk kalangan pelajar. Contohnya, apabila pelajar mahukan snack atau jajan semasa belajar, brownies cookies kami amat sesuai untuk mereka yang suka mengunyah sambil belajar. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang operasi perniagaan. Operasi perniagaan ialah proses aktiviti yang dijalankan dalam perniagaan. Di dalam perniagaan kami memulakan dengan pengambilan stok. Kami membuat pesanan stok dari HQ. Kami berhubung dengan HQ melalui WhatsApp untuk memberitahu berapa bilangan stok yang kami mahukan. Selepas itu, setelah stok sampai di tangan kami akan membuat semakan stok dan juga mengira stok untuk melihat sama ada stok yang kami terima tu mencukupi ataupun tidak. Semakan stok ini penting kerana untuk memastikan tiada kerosakan terhadap stok dan juga untuk memastikan sekiranya ada pesanan stok kami yang tidak mencukupi, kami akan kontak semula dengan HQ. Kemudian, setelah memastikan semua stok kami mencukupi, kami akan menaik berkenaan stok di media sosial iaitu Instagram dan WhatsApp. Hal ini adalah untuk memberitahu followers dan juga kontak sahabat kami bahawa stok apa yang ada yang mereka boleh membuat pesanan sekiranya berminat untuk membeli. Jadi setelah update di media sosial, kami akan menerima pesanan dari pelanggan untuk membeli. Kebanyakannya akan order melalui WhatsApp kerana walaupun pelanggan kami dari Instagram, kami telah menyediakan link untuk terus ke WhatsApp untuk order cookies.
Selepas itu, kami akan menghantar pesanan kepada pelanggan ataupun pelanggan yang akan datang kepada kami. Kami menggunakan kaedah COD di mana pembayaran berlaku selepas memberi pesanan tersebut kepada pelanggan secara bersemuka lah. Dan akhir sekali, kami akan meminta maklum balas daripada pelanggan berkenaan produk tersebut. Kami melakukan perkara ini adalah untuk mengetahui sekiranya pelanggan berpuas hati dengan produk kami ataupun tidak. Jadi ini adalah semua proses operasi dalam perniagaan kami. Itu sahaja daripada saya, seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Sekian, terima kasih. Saya akan sambung dengan peran fasiliti perniagaan. Secara ringkasnya, untuk memasuki kilang kami, terdapat pengawal yang akan menjaga di pintu hadapan. Manakala di pejabat utama di mana pekerja akan menjalankan kerja masing-masing, terutamanya bahagian financial dan marketing. Kami juga mempunyai gudang atau warehouse untuk menyimpan barang. Pekerja yang bekerja di gudang akan melakukan pembongkaran, pengiriman ke penyimpanan, pengambilan dan pengemasan barang. Terdapat juga buruh dalam proses produksi spesifik. Selain itu, kami juga ada tempat bahan mentah di mana kami menyimpan bahan mentah, bahan yang tidak diproses untuk menghasilkan barang siap, tenaga atau bahan perantaraan yang menjadi bahan mentah untuk siap. Dan di sebelah dia terdapat production, iaitu hasil pengeluaran kami. Seperti biasa, akan ada tempat maintenance dan berhadapan dengan dia adalah tempat supply chain di mana ada pekerja yang terlibat dalam memastikan produk sampai ke tangan pelanggan melalui saluran pengedaran. Dan akhir sekali adalah department kualiti. Disebabkan kualiti sesuatu produk itu adalah penting sebelum dijual kepada pelanggan, wujudnya departmen ini adalah untuk mengawal pelanggan dari menerima kecacatan terhadap produk TFN Cookies yang kami jual ini. Assalamualaikum, saya Munira. Saya akan menyambung pembentangan ini. Saya akan menerangkan tentang penentuan harga jualan. Meja produk kami ialah TFN Brownies Cookies. Anggaran yang kami letakkan sebulan ialah 110 unit. Pertama sekali, kami akan mengira cost of goods sold untuk menentukan harga jualan. Dalam produk kami terdapat 3 jenis rasa, iaitu Red Velvet, Chocolate Chip dan Mocha. Untuk Red Velvet, kami membeli dengan harga RM11 sepaket daripada supplier. So, darabkan dengan 110 akan dapat RM1,210. Untuk Mocha dan Chocolate Chip, kami membeli dengan harga yang sama, iaitu RM10 sepaket. Kami akan darabkan dengan 110, dapatlah RM1,100. So, total cost of goods sold kami ialah RM2,310. Okey, yang seterusnya kami akan mengira operational expenses kami. Gaji pekerja RM90 sebulan, gaji pengurus RM160 sebulan, internet RM90 sebulan, kereta RM100 sebulan. Kereta ni merujuk kepada tambang minyak. So, totalnya adalah RM440 sebulan. Seterusnya kami akan menentukan margin. Berapakah untung yang kami inginkan untuk setiap jualan produk kami. Kami meletakkan RM2 sebagai untung kami untuk setiap paket yang terjual. RM2 darabkan dengan 110 unit akan dapat 220 unit untuk Red Velvet. Begitu juga untuk Mocha dan Chocolate Chip. Seterusnya, kami akan mengira harga jualan 110 unit produk kami. Cost of goods sold tambahkan dengan operational expenses dan tambahkan dengan margin. Untuk Red Velvet, 1,210 tambahkan dengan 220 dan tambahkan dengan 220. So, akan dapat 1,650. Untuk Mocha dan Chocolate Chip, 1,100 tambahkan dengan 220 dan tambahkan dengan 220 akan dapat 1,540. Terakhir sekali, kami akan mengira harga jualan unit produk kami. Harga jualan 110 unit bahagikan dengan 110 unit. Untuk Red Velvet, 1,650 bahagikan dengan 110 akan dapat RM15 per unit. Mocha dan Chocolate Chip pula ialah 1,540 bahagikan dengan 110 akan dapat RM14 per unit. Setelah kita menentukan harga jualan, kita perlu membuat break-even analysis. Dalam break-even analysis ini, kita perlu mengenal pasti fixed cost, variable cost dan sale price. Fixed cost kami ialah wages sebanyak RM300, internet RM90, car RM30. Variable cost pula ialah Red Velvet RM11, untuk Mocha dan Chocolate Chip adalah RM10. Seterusnya, sale price untuk Red Velvet ialah RM15 dan untuk Mocha dan Chocolate Chip ialah RM14.
Yang seterusnya, kita perlu mengira contribution margin. Formulanya adalah sale price tolakkan dengan variable cost. Untuk red velvet, 15 tolakkan dengan 11 akan dapat RM4. Untuk mocha dan coklat chip pula ialah 14 tolakkan dengan 10 akan dapat sama juga seperti red velvet, iaitu RM4. Okey, yang seterusnya kita perlu mengira contribution margin ratio. Formulanya ialah unit contribution margin divide by sale price. Untuk red velvet, RM4 divide by RM15, we get 27%. Untuk mocha dan coklat chip pula ialah RM4 divide by RM14, we get 29%. Dan seterusnya, kami akan mengira break even point. Formulanya ialah monthly fixed cost divide by unit contribution margin. 420 bahagikan dengan RM4, so kita akan dapat 105 break even. So kami perlu menjual lebih daripada 105 untuk mendapat keuntungan. Jika kami menjual tepat-tepat 105, kami hanya mampu membawa balik modal. Yang terakhir sekali, kami akan mengira profit. Formulanya ialah number of units sold after break even point darabkan dengan profit. So 110 tolak 105 darabkan dengan RM4, so kita akan dapat RM20. Okey, yang seterusnya saya akan menerangkan tentang financial document. Financial document yang pertama sekali ialah projection income statement. Nama syarikat kami ialah Six Pillars. Kami membuat projection income statement ini bermula bulan Mei hingga bulan Julai. Untuk bulan Mei, revenue red velvet sebanyak RM900, mocha RM840, coklat chip RM840. Tolakkan dengan cost of goods sold sebanyak RM1,860, so kita akan dapat gross profit sebanyak RM720. Tolakkan dengan expenses, wages RM300, internet RM90, car RM30. Car ini merujuk kepada tambang minyak, so kita akan dapat earning before tax sebanyak RM300. Tolakkan dengan tax untuk dapatkan net earning. Tetapi pada bulan Mei tiada tax yang dikenakan kepada syarikat kami, so net earning ialah RM300. Untuk bulan Jun pula ialah revenue red velvet RM975, mocha RM910, begitu juga coklat chip RM910. Tolakkan dengan cost of goods sold RM2,015, akan dapat gross profit sebanyak RM780. Tolakkan dengan expenses, wages RM300, internet RM90, car RM30, so kita akan dapat earning before tax sebanyak RM360. Begitu juga untuk bulan Jun, masih tiada tax yang dikenakan kepada syarikat kami, so kita akan dapat net earning sebanyak RM360. Untuk bulan Julai pula, revenue red velvet RM1,050, mocha RM980, coklat chip RM980. Tolakkan dengan cost of goods sold akan dapat RM2,170, so kita akan dapat gross profit sebanyak RM840. Tolakkan dengan expenses, wages RM300, internet RM90, car RM30, so kita akan dapat earning before tax sebanyak RM420. So tolakkan dengan tax akan dapat net earning sebanyak RM420. Untuk projection income statement ni, kita akan menilai sama ada syarikat kami ni mempunyai keuntung ataupun rugi pada setiap bulan. Ini menunjukkan bulan Mei hingga bulan Julai, net earning kami adalah positif, so maksudnya kami mempunyai untung. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang financial document yang kedua, iaitu projection cash flow statement. Nama syarikat kami ialah Six Pillars. Kami membuat projection cash flow statement bermula bulan Mei hingga bulan Julai. Untuk bulan Mei, tiada opening balance yang dicatatkan. Saya akan mula daripada cash flow from operation. Sale RM2,580, tolakkan dengan supplier RM1,860, wages RM300, internet RM90, car RM30. Car ni merujuk kepada tambang minyak. So net cash from operation is RM300. Seterusnya cash flow from investing. Car tolakkan RM350, equipment tolakkan RM150. So net cash from investing sebanyak negatif RM500. Seterusnya cash flow from finance. Kami ada membuat pinjaman daripada bank, borrow from bank sebanyak RM7,750. So net cash from finance is RM7,750. So free cash flow untuk bulan Mei is RM7,550. Begitu juga closing balance RM7,550. Seterusnya bulan Jun, opening balance sebanyak RM7,550. Cash flow from finance is
Sale RM2,795 tolakkan dengan supplier RM2,015. Wages 300, internet 90, car 30. So akan dapat net cash from operation sebanyak 360. Seterusnya cash flow from investing sama juga seperti bulan Mei. Car negatif 350, tolakkan equipment juga negatif 150. So akan dapat net cash from investing sebanyak negatif 500. Untuk cash flow from finance tiada untuk bulan Jun. So free cash flow untuk bulan Jun is negatif 140. So closing balance nya ialah 7,410. Seterusnya yang tak air sekali, bulan Julai opening balance sebanyak 7,410. Cash flow from operation sale RM3,010, tolakkan dengan supplier 2,170. Wages 300, internet 90, car 30. So akan dapat net cash from operation sebanyak RM420. Seterusnya cash flow from investing, car negatif 350, equipment negatif 150. So akan dapat net cash from investing sebanyak negatif 500. So cash flow from finance tiada juga untuk bulan Julai. So free cash flow untuk bulan Julai ialah negatif 80. Closing balance nya ialah 7,330. Daripada cash flow ni, pelabur dapat tahu macam cash flow from operation sentiasa positif. So maksudnya syarikat kami dalam keadaan yang baik. Untuk cash flow from finance, kami membuat pinjaman pada bulan Mei untuk kami mengembangkan perniagaan kami. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan pass kepada kawan saya yang lain. Ini adalah projection trial balance untuk Six Fellas. Dalam trial balance ni terdapat current asset, fixed asset, current liability serta equity. Kita lihat kepada current asset. Di bawah current asset ni terdapat cash in bank iaitu RM7,000, iaitu baki semasa dalam akaun simpanan. Terdapat juga petty cash sebanyak RM600, iaitu wang yang disimpan oleh syarikat kami untuk membuat pembayaran kecil, pembelian dan pembayaran balik. Ada juga net cash RM185 serta inventory iaitu stok RM300. Dan terakhir adalah account receivable RM300, iaitu dana yang pelanggan berhutang kepada syarikat kami untuk produk atau perkhidmatan yang telah di-invoice. Jadi total current asset adalah RM8385. Kami juga mempunyai amount fixed asset iaitu amount yang tetap di car RM1050 serta equipment RM450. Total bagi fixed asset adalah RM1,500. Total assets apabila dicampur adalah RM9,885. Selain itu, terdapat current liabilities. Yang pertama adalah account payables RM7,750, di mana amount ni syarikat kami berhutang kepada vendor ataupun pembekalnya yang telah menyediakan perkhidmatan ataupun perniagaan barang secara kredit atau hutang. Kedua adalah zakat RM126. Total current liabilities adalah RM7,876. Yang terakhir adalah equity, net earnings RM1,080 dan owner equity RM929. Total bagi equity 23 tersebut adalah RM2,009. Apabila dicampur equity dan liabilities akan dapat amount RM9,885, iaitu amount yang sama dengan total assets. Rumusan pertama adalah rumusan bahagian perancangan perniagaan dan juga pengurusan perniagaan. Yang pertama yang kami belajar adalah tentang carta organisasi. Dan apabila kami melakukan carta organisasi ini, kami dapat belajar menstrukturkan perniagaan kami. Dan yang kedua adalah job scope rakan kongsi. Jadi di situ kami dapat belajar tentang pembahagian tugas, dan kami tahu tugas-tugas dalam perniagaan ini sebagai usahawan. Kami dapat tahu antara bidang-bidang yang perlu diguna pakai dalam keusahawanan. Yang seterusnya adalah bidang perniagaan. Di sini kami dapat belajar untuk memulakan perniagaan, kami perlu memikirkan bidang perniagaan, sama ada contohnya menjual makanan ataupun menjual baju ataupun menjual perkara-perkara yang lain. Yang keempat adalah segmentasi pasaran. Dan apa yang kami belajar dalam segmentasi pasaran ini, segmentasi pasaran ini dia bagaikan rangka
ataupun struktur untuk kami memulakan perniagaan. Jadi dalam segmentasi pasaran ini terdapat pelbagai data-data yang penting bagi kami memulakan perniagaan. Antaranya contohnya apa kehendak pengguna, apakah kos-kos yang kami perlu lakukan, dan sumber-sumber yang kami perlu dapatkan untuk memulakan perniagaan kami, dan juga data-data yang amat penting yang lain. Yang seterusnya adalah pelan fasiliti perniagaan. Di sini kami belajar untuk merangka ataupun memelan ataupun merancang tempat perniagaan kami. Dan ini dapat memudahkan pengurusan pengoperasian perniagaan kami. Dan yang seterusnya adalah operasi perniagaan dan juga USP. Yang seterusnya adalah rumusan bahagian kedua, iaitu rumusan tentang pesaing. Yang pertama adalah senarai-senarai pesaing. Apa yang kami belajar daripada apa tujuan untuk kami menyenaraikan pesaing-pesaing ini adalah untuk kami mempelajari sesuatu daripada pesaing, ataupun apabila kita menyenaraikan pesaing ini, kita dapat membaiki ataupun menambah baik perniagaan kami. Dan yang kedua adalah kekurangan pesaing. Apa yang kami belajar, tujuan kenapa kita perlu mencari kekurangan pesaing adalah untuk membaiki perniagaan kami, ataupun yang paling penting adalah kita dapat tahu apa kekurangan pesaing dan kita tidak akan melakukan perkara yang sama. Dan yang kedua, kita dapat belajar daripada kekurangan pesaing ini adalah kita boleh menambah sesuatu kelebihan yang ada dari pesaing tak ada. Dan yang ketiga adalah USP pesaing. USP pesaing ini apabila kita menganalisis, kita dapat tahu apa pesaing ada dan apa yang kita tak ada. Jadi kita boleh mengimprovekan, kita boleh memajukan perniagaan kita dalam analisis ini. Dan yang ketiga adalah rumusan bahagian ketiga, iaitu rumusan tentang perancangan kewangan perniagaan. Yang pertama adalah break-even analysis. Apa yang kami belajar daripada break-even analysis ini adalah kami belajar menganalisis, ataupun kami belajar untuk menarget jualan-jualan kami. Dari maksud break-even analisis ini, kita dapat tahu bagaimana kita hendak menjual daripada kita mengelakkan rugi, dan kita dapat tahu titik peluangan modal kita. Jadi kita boleh di situ kita dapat menguruskan inventory kita dengan baik, dan kita boleh merancang kewangan perniagaan kita dengan lebih baik. Dan yang kedua adalah financial projection. Jadi dalam financial projection ini, kita dapat belajar menguruskan, kita dapat membuat financial statement, comprehensive income. Kita dapat membuat penyata-penyata kewangan yang penting untuk pihak luar melihat kita punya prestasi perniagaan. Dan dalam financial projection ini, penyata kewangan yang kita buat ini amat penting untuk menilai kita punya prestasi kewangan perniagaan kita dari semasa ke semasa. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.